get busy sometimes like you. Nama aku Muhammad Rahizal bin Mak Razi. Nama pena aku Alung. Aku sekarang ni freelance cartoonist. Aku punya kerjaya aku sebelum ni aku dengan majalah Ujang dan majalah Gila-Gila. Masa dengan majalah Ujang, aku lebih pada dengan kartun loose iaitu lawak antarabangsa. Masa dengan Gila-Gila, aku diberi peluang ada kolom aku sendiri yang bertajuk Abah. I get lonely sometimes like you. Aku dengan Abah, aku dengan cerita Abah aku. Dia ada satu cerita sebalik tu sebenarnya. Waktu tu pun aku pun tak terfikir untuk aku nak buat cerita Abah ni. Suatu hari tu Ujang dah kumpulkan dalam 5 ke 6 orang kartunis masa tu. Masa tu aku dengan Toge dengan Arwah Tembakau kami pergi jumpa dengan Jaafar Taib dekat Gila-Gila. Dan selepas meeting tu aku turun, aku ikut belakang Ujang, aku cakap, "Bang, bagi saya peluang bang lukis kartun dekat Gila-Gila ni." Dan dekat situ aku dalam majalah Gila-Gila, alhamdulillah aku dapat 4 page, maknanya page yang besar lah. Bila hang dapat page besar, 4 page tu kira satu benda yang besar. Aku start dengan Gila-Gila isu 777 tahun 2015. Dekat situlah bermulanya Abah tu. Okey, Alung ni masa saya terbitkan majalah tahun 94 tu, saya ingat pertemuan pertama saya dengan dia ni dalam lift. Dia mula datang minta kerja. Tapi masa tu kita tak fokus sangat lah sebab memang ramai pelukis-pelukis baru yang datang nak minta jadi animator, nak melukis untuk majalah, macam-macam. Okey, bila Alung ni masuk, dia bawa lukisan dia, folio dia. Memang semua artis yang datang ni akan bawa folio, contoh-contoh lukisan yang dia orang pernah buat. Jadi kita tengok lukisan ni, lukisan yang belum matang. Tapi dia ada talent tu, ada bakat tu ada. Kita tahu dia punya stroke tu kalau diperbaiki, bagi dia masa, bagi dia banyak pendedahan, dia akan jadi seorang pelukis yang baik, Alung ni. Cuma masa tu lambat sebab kita dah start menerbitkan majalah. Kita tak ada masa nak train, nak groom, dia ambil masa yang lama. Tapi nak lepaskan Alung ni, saya rasa satu kerugian lah. Sebab masa tu bukan mudah kita nak cari kartunis dekat Malaysia ni. Dan saya ambil Alung ni dan saya tawarkan dia bahagian grafik untuk buat layout majalah Ujang. Filem Zero Positif kami siapkan pada Disember 2020. Maknanya sekitar 2021 dalam mungkin Februari atau Mac begitu. Alung mula menyuarakan dia ada idea untuk mengembangkan skrip asal Zero Positif untuk dijadikan novel grafik. Aku tertarik dengan awal skrip Abro yang pertama pasal dia berlaku dekat satu banglo. Masa sebelum kami nak buat dekat sini kami dah pergi tengok banglo tu. Banglo tu yang buat aku kata aku kena buat komik ni kan. Pasal dia dalam tak sedap aku dapat rasa penulis tu pun lebih kurang aku. Orang yang keluar pergi mana cari idea, tersangkut dekat satu tempat, lepas tu selesaikan masalah tu. Itu je. Sudahnya aku kata apa kata kalau aku adaptasikan dia dalam bentuk grafik novel. Aku call Abro dan aku tanya dekat dia, "Abro, boleh tak aku buat benda ni?" Kata Abro, "Okey long." Pasal benda ni yalah waktu tu PKP kan, tak boleh nak pergi mana, nak bergerak mana pun susah apa nak susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abro. Dong. Ya. Cerita. Baik. Ini ada sikit cerita ni. Yang hang punya skrip ni aku nak ubah sikit pergi ke, yalah aku nak adaptasi hang punya skrip ni ke kartun, boleh tak? Okey. Aku faham. Memang adaptasi ni memang kau boleh ubah. Okey. Kau okey lah? Okey, macam tu nanti kita jumpa, kita bincang lah.
Okey. Alright. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Jadi Alhamdulillah aku bersyukur pasal waktu tu aku rasa enjoy kan. Hang free, tak nak buat apa, tak fikir apa. Hang menikmati untuk nak buat karya Abro tu dalam bentuk komik. Alhamdulillah aku sempat siap dalam beberapa belas keping, puluh keping, dan aku break seketika, dan ini masanya untuk aku nak sambung balik untuk buat karya ni. Satu cerita nak kata mistik, tak mistik kan. Cuma aku ubah suai sedikit cerita tu pasal dia dalam bentuk visual dia lain. Bila aku nak mengkartunkan dia tu, aku dah ubah suaikan dia sikit. Itulah bermulanya aku dengan karya Rupa Hakiki ni. Macam sekarang ni dengan usia aku ni pun, aku ada beberapa tahun yang aku break untuk aku melukis. Jadi bila hang nak start balik tu, itulah mahal je balik. Hang akan nak tercari-cari apa benda yang hang sebelum ni kan. Pasal hang akan terkejut tengok balik buku sketch hang sebelum ni. Oh, tahun ni aku boleh ni, tapi pasal pada dalam tahun ni aku stroke ni punya, aku dah kurang latihan dan aku kurang nak buat kerja melukis ni kan. Sehinggalah aku sekarang ni dengan projek aku sendiri, dan kat sinilah aku bermula balik. Dia sebenarnya apa pun dia akan bermula dengan menulis cerita tu dulu. Menulis jalan cerita, watak tu, siapa dia, dekat mana mulanya hang nak startkan cerita ni, dan apa akan jadi untuk akhir cerita ni. Sebenarnya seorang kartunis boleh dikatakan kemuncak bagi pencapaian seorang kartunis bila dia orang boleh keluarkan satu karya dia dalam bentuk buku. Kira macam pelukis painting tu dia buat masterpiece dia lah. So kebanyakan kartunis yang bawah kelolaan saya, memang saya sarankan dia ni keluarkan satu buku. Jadi banyak kartunis dia ada buku dia sendiri, satu buku. So Along ni bila dia cakap dia nak buat buku ni, saya rasa this is the time. Sebab sebelum ni dia buat Spring, saya baca, saya tengok buku tu. Sebab seorang kartunis, dia nak buat satu cerita yang panjang dengan plot dia, storyboard, dengan dia punya continuity, satire dia, semua nak di blend dalam tu. Dia perlukan seorang kartunis yang dah matang, yang dah memang lama dalam bidang tu, dan dia boleh menggarap cerita dengan baik. So saya tengok Along ni dia ada elemen tu, walaupun orang kata kemudian dia punya speeding tu lambat. Selepas daripada kita buat majalah Hujang tu baru kita nampak dia punya speeding tu. Tapi masa tu saya dah tak buat majalah lagi. Kalau saya buat majalah mungkin saya akan ambil dia balik kerja, jadi kartunis balik. Dan mungkin dia akan jadi one of the anchor dalam majalah tu untuk buat cerita bersiri. Mana dia? Mana apa? Mana hantu tu? Filem dia, tajuk dia sebenarnya Zero Positif Rupa Hakiki. Itu tajuk dia. Kisah pasal seorang penulis yang sedang nak menulis Perasaannya diselubungi karya dia. Tajuk dia Rupa Hakiki. seperti kisah-kisah Dan waktu tu dia keluar untuk cari, mana dia keluar nak berehat satu tempat untuk siapkan dia punya kerja. Dia dah singgah dekat satu banglo, dan dia duduk dekat situ dah hampir masuk seminggu. Minggu kedua dia dah start, dia dah mula dikacau dengan macam-macam mistik. Sampaikan dia panggil macam-macam orang datang ke situ untuk selesaikan masalah dia. Mulanya Along menceritakan hasrat dia untuk adaptasi. Jadi dia bukanlah sepenuhnya akan menurut seperti mana cerita dan naratif dalam filem. Sebab adaptasi ni adalah proses baru di mana pengkarya tu dapat
meluahkan dia punya ekspresi pula. Jadi Along ada menyuarakan perhal ini dan kita orang sembang, bincang. Jadi nampaknya aku tertarik lah. Sebab Along dia melihat pada angle yang lebih luas dari sudut shot. Dan dia sesuai dengan konteks dia yang buat novel grafik. Kemudian tafsiran dia terhadap watak-watak. Apabila dia ceritakan, ada macam watak penulis tu. Dia melihat latar belakang watak tu siapa dan bagaimana dia mula datang ke studio. Jadi Along mempunyai cerita dia sendiri. Dia bendanya spontan. Sebab bila Along luahkan dia hasrat tu, aku memang tak ada apa-apa rasa keraguan sebab dah kenal Along lama. Bagaimana aku percaya dengan ketelitian dia dalam membuat ilustrasi. Sebelum ni aku dengan dia dan kami di RJ Resat Jilma buat storyboard untuk Lady Rariot. Jadi sebab kita dah mengenali hasil kerja, tambah pula kawan dan sahabat ni, jadi apa yang aku perhatikan dia memang boleh bawa sebenarnya untuk terjemahkan filem ni dalam grafik novel. Selalu aku hayati cinta kasih. Mula-mula sekali aku sketch watak penulis ni. Waktu tu pun aku pun tercari-cari juga kan. Sampai satu time aku tahu kenapa pening aku nak cari. Aku ambil je lah muka watak dalam cerita Abroh ni, iaitu Akasha. Aku kartunkan dia, aku karikaturkan dia muka dia. Selepas tu aku daripada watak penulis tu aku start dengan watak penulis tu. Tu aku dengan watak orang kaya dan watak-watak lain. Dan aku mula sketch background pasal dalam cerita yang aku buat ni aku membawa satu cerita satu zaman yang lain, bukannya zaman yang Abroh buat shooting. Tak tahulah orang mungkin tengok benda tu mungkin dalam era 80 ke 70. Aku mula dah start sketch background building dia, macam mana dekat mana aku nak letak watak ni kan. Dekat situ aku start. Dalam cerita Abroh ni, rupa hakiki ni, aku sebenarnya pun aku terlibat dalam tak sedap tu sebenarnya aku terlibat. Okey. Aku sebagai dalam cerita ni aku buat production design, aku buat set dan aku pun turut berlakon. Minta maaf lah saya tanya, Tok Bomo ni bisu ke? Okey. Habis tu kita nak buat macam mana ni? Saya ada tengok dulu dia punya work di office, ada conteng kan. Lepas tu ada buku yang dia buat, buku spring tu. Saya ada tengok, dia ada bagi tunjuk kan. Saya tak pandai nak menilai orang punya ni work. Tapi saya nampak itu work dia lah. Itu dia lah. Bila nampak lukisan tu, ini Along lah buat. Orang kenal dia di situ kan. Kemudian tu makin lama dia improve kan. Dia punya style tu, dia tetap bawa style yang sama kan. Walaupun orang dengan pelbagai stroke lain macam-macam, diorang tiru Mike Mignola lah, apalah macam-macam ni style. Tapi dia dengan cara dia lah. Dia bawa benda tu dan alhamdulillah dia dapat siapkan buku spring kan. Dia tercapai lah juga. So dia punya semangat tu kuatlah untuk buat satu majalah tu. Dia ada misi lah. Dia ada misi lah kan untuk ditinggalkan untuk anak-anak katanya. Cabaran dia
Okay, sini ada satu sikit cabaran aku dengan skrip ni. Pasal skrip ni, skrip yang Abro buat ni, skrip yang dibuat waktu pandemik, waktu PKP. Jadi aku nak kena ubah tarik benda tu luar daripada konten asal Abro. Isi untuk cerita Abro dalam cerita aku ni dia tak lari. Kalau kata dalam muzik dia kata melodi tu dia tak gimana dia stick kat situ. Cuma dia punya keliling ni dengan geografi dia, dengan watak dia, dengan lukisan rumah, background dia, itu dengan mistik dia aku tambah hakok, bagi nampak lagi ini maknanya. Yalah, melukis ni shot dia bila nak layan dia punya detail. Detail dalam bilik ke, orang tu ke, hantu tu ke, kan. Pasal macam penceritaan hang terhad dengan masa penceritaan visual dia bergerak. Hang boleh tahu dia nak masuk dalam dan hantar suspend dia pasal dia ada bunyi dia apa. Macam kartun ni dia tak ada bunyi. Dia ada huruf kataan hang nak kena baca, nak kena faham. Betul hang nak attack orang tu dekat muka surat berapa. Dia sama macam mana hang nak buat filem tu. Hang nak attack orang tu, lepas tu hang nak apa lagi isi yang hang nak buat lagi orang tu. Itu cabaran aku dengan rupa hakiki ni. Sebab aku rasa ini satu kolaborasi yang baik. Sebab memang tak pernah terfikir aku bila buat Zero Positif, tak pernah terfikir akan sampai ke tahap ini. Maknanya Along akan buat dalam bentuk novel grafik yang sedang dia mulai. Jadi apa yang dia dah buat, dan aku pun member semua selalu tengok apa yang dia dah progress, yang dia dah ada. Ya, itu cabaran dia lah. Cabaran dia sebab masa ni. Macam mana kita nak menguruskan untuk menyusun masa ni baik untuk novel ni, ada target dia. Proses berapa lama untuk disiapkan, bila kita akan terbitkan apa semua. Kan? Sebab kalau tak ada timeline tu nanti mungkin terlalu berkarya. Kan? Apa maksudnya garisan tu? Bagus. Pendek tak bagus? Pendek tak bagus? Sebelum ni pun dia banyak terlibat dalam filem. Dia buat macam-macam dia buat. Jadi bagi saya dia suka try satu benda yang baru dan dia boleh buat. Memang dia boleh buat kalau dia bagi peluang, kan. Maknanya sekarang ni ada benda yang dia buat, ada dia kata dokumentari daripada filem nak jadikan buku, so dia ada guide yang boleh guide dia. Maknanya buku tu akan siap bila ada support. Kalau dia seorang mungkin tak jadi. Itu saya secara orang kata secara telusnya. Bila kita train kartunis ni, bila kita nak dia keluar hasilkan satu karya masterpiece ni, kita kena jaga dia. Daripada mula tu jaga sebab dia suka mengelong. Kadang-kadang kerja tu sekat jalan, lepas tu dia distract, dia pergi buat benda lain. Kartunis dia macam tu. Dia fragile. Tapi kalau ada orang support dia, ada orang bagi dia guide, tunjukkan macam ni nak buat, tipu dia sikit, kan. InsyaAllah benda tu akan siap. Mula-mula sekali aku kena berterima kasih dengan Tuhan lah. Aku kena berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Pasal Tuhan masih lagi bagi aku nafas, masih lagi bagi aku akal fikir untuk aku bersyukur dengan apa yang dibagi dekat aku ni. Dan bila aku cetuskan idea ni dekat kawan-kawan, sebenarnya kawan-kawan lah yang banyak bagi aku. Yalah, aku senang cerita. Dia first kali sahabat-sahabat yang baik aku lah yang bagi aku support, yang bagi aku. Okay Long, hang tak cukup apa Long, hang tak cukup ni aku je macam alamak, kawan-kawan aku ni kan. Okay, maknanya hampa nak aku buat sesuatu kan. Dan keduanya keluarga aku lah, mak aku, bapa untuk aku, dan juga anak aku kata aku nak buat satu cerita ni. Jadi aku dapat semangat ni daripada orang-orang yang paling rapat dengan aku lah. Pasal kawan-kawan aku ni aku dah sedia maklum isi hati budi mereka.
Alung ni saya tengok dia lebih kepada sahabat lah. Dia bukan macam kawan yang biasa. Dia macam dia walaupun dia susah, dia tolong orang. Yalah, hang dengan usia yang hang sekarang ni dengan umur macam ni kan, ada time tu nanti hang balok bila hang balok tu kadang kawan tak balok, hang tak boleh balok ni, hang kena buat satu benda ni, kena nak ni. Dekat situ buat aku jadi okey, betul tu aku kena buat satu tu. Jadi aku dengan dorongan kawan-kawan aku doa. Yang penting sekali doa-doa orang-orang yang dekat keliling aku ni. Dia ada orang tua beritahu kat aku, selain daripada hang minta doa dengan mak ayah, hang minta doa dengan kawan-kawan hang. Pasal restu doa kawan-kawan hang ni hang tak tahu lagi. Kalau kata 10 orang, mungkin dalam seorang dua ni yang Tuhan abang-abangkan. Mungkin ini kot yang aku dapat atas doa kawan-kawan aku kan. Sebenarnya ini adalah satu benda yang menarik. Sebenarnya apa yang berlaku ni keliling aku, kawan aku ni, kami dah set up satu dipanggil satu jemaah yang dipanggil Resap Jelma. Resap Jelma ni adalah satu nama yang aku jumpa dalam skrip Arwah P. Ramli. Tajuk dia Nasib Sila Bulabi. Dekat situ ada satu perkataan resap jelma. Jadi kami ni masing-masing cek apa dia resap jelma. Rupanya kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil fade in, fade out, fade to black. Itu. Jadi kami ambil resap jelma tu satunya sebagai satu penghormatan atas Arwah P. Ramli, dan kami pun rasa macam sesuai je resap jelma tu dengan keadaan kami sekeliling ni. Kamu tak nak try geng paranormal ni? Memang boleh bikin filem Untuk permulaan sekarang ni, aku akan selesaikan melukis. Aku target mungkin dalam 3-4 bulan ni. Selepas tu aku akan grafik dan aku akan print dan plan untuk buku ni adalah kami akan buat ialah salah satunya jualan, lepas tu dan akan buat tour, dan insya-Allah aku punya plan untuk buku ni mungkin aku akan buat dia dalam bentuk bersiri. Hatiku sedang sedih di tanah seberang. Harapan aku adalah aku nak buku ni akan berjaya ada dekat tangan semua orang, dan aku dah berharap selepas buku ni aku akan buat lagi. Maknanya aku ada lagi siri-siri dia selepas ni. Aku nak jadikan benda ni satu benda yang kalau satu yang aku tak ada kan. Orang, oi, cerita ni best ni. Aku nak itu. aku nak yang tu je. Aku nak yang tu je. Aku tak nak. Aku berharap buku ni satu hari dia akan jadi pintuan. Dan dia akan jadi buku legend. Dan bukan masalah dia mahal ke tak. Aku nak dia jadi satu buku legend.
yang datang daripada aku dan kawan-kawanku yang dalam Resat Gemar. Angin sudah berubah. Alhamdulillah. Aku nak ucapkan terima kasih buat semua orang yang mendoakan aku untuk menyelesaikan 200 muka surat komik aku yang bertajuk Zero Positif Rupa Hakiki. Dan aku harap nanti bila dah keluar, hampa akan enjoy dan hampa akan berlapang dada untuk membacanya dan jumpa aku di pelancaran di Puak Meranti. Yang akan datang nanti membawaku pergi jauh, melewati masa yang selama ini hanya membuatku lupa akan musim yang pasti suatu saat nanti akan berganti. Nama sebenar saya Ibrahim bin Anon. Nama benar saya Ruslan bin Ayub. Nama aku Ahmad Abrar bin Muhammad Ribai Batubara. Saya berasal daripada Kampung Juasih, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Saya guna nama pena Kartunis Tauge pada tahun 95. Tapi aku biasa pakai Abrar Ribai. Mulakan kerjaya pada tahun 82 dengan Gila-Gila, kemudian saya buat Majalah Ujang tahun 1994. Dalam filem Zero Positif, aku diberi peranan sebagai terajuk utama, juga menulis skrip untuk naskah ini. Okay, Long. I love you. Okay, Long. Good luck. Kita orang semua ada. Cinta yang pernah terluka kini bersemi kembali dalam pelukan asmara yang membawa damai dalam diri. Sabar yang menanti, sadar akan hari yang akan datang nanti membawaku pergi jauh, melewati masa yang selama ini hanya membuatku lupa akan musim yang pasti suatu saat nanti akan berganti. Aku berlakon Akan berganti. Akan berganti. Akan berganti.